Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan pada diri saya terutamanya dan kepada semua yang hadir juga yang mengikuti khutbah ini secara langsung. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan pentadbir sekalian alam, yang mengatur seluruh hidupnya, yang mengatur seluruh alam ini. Mudah-mudahan dengan ketakwaan melayakkan kita untuk mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Shadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu, lalu mereka mendustakannya, maka kami siksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Surah An-Nisa, Surah Al-An'am ayat 42. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berhadapan dengan kehidupan norma baru lebih daripada 1 tahun, menghadapi pandemik COVID-19 yang nyata telah menyempitkan hidup kita dan memberi mudarat kepada kehidupan awam kita. Marilah pada hari ini saya ingin mengajak semua yang ada, baik yang ada di hadapan saya ataupun yang menyaksikan secara langsung khutbah ini, juga insya-Allah akan disebarkan khutbah ini selepas ini, untuk sama-sama kita mengambil apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat yang dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebut punca kepada kebuluran ataupun kesempitan hidup dan penyakit ini adalah apabila hambanya, apabila manusia menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan kepada mereka. Mungkin kita tak sedar apa ajaran yang kita tolak, tapi pasti ada, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Bila dia bercakap, bila dia berkata bahawa puncanya adalah kerana menolak ajaran Rasul, pasti kesempitan hidup dan penyakit yang kita hadapi kini berpunca daripada ini. Lalu pengajaran yang pertama kita perlu ambil daripada ayat ini, Surah Al-An'am ayat 42 ini. Yang pertama, kita semak diri kita, di mana ajaran Rasul yang telah kita dustakan. Mungkin secara individu ada yang berkata aku tidak mendustakannya, tetapi secara umum, masyarakat umum, terlalu banyak ajaran Rasul yang didustakan. Maka sebab itu kita perlu, yang pertama, bertaubat dan menginsafi kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menyebut apabila kita mendustakan ajaran Rasul yang diutuskan oleh Allah, ada 2 perkara yang Allah akan timpakan kepada hidup kita. Al-ba'sa'i wad dharra. Apa tafsiran ulama tentang al-ba'sa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut al-ba'sa ini al-faqr, kefakiran, kesempitan hidup. Secara jujur, setahun ni kita rasa sempit tak hidup kita? Kita tak bebas, walaupun kita ada duit, tapi kita tak bebas nak ke mana saja.
Walaupun kita ada kemampuan, tapi kita tetap disempitkan hidup kita. Anak-anak kita tak boleh bersekolah seperti biasa. Kita juga tak boleh ke mana-mana saja seperti biasa, seperti yang kita nak. Ini satu kesempitan. Dan kita kena akui apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini memang telah berlaku kepada kita. Yang kedua, ad-dharra. Apa yang ditafsirkan dengan ad-dharra? Keadaan penyakit yang membawa kesakitan kepada manusia. Tanyalah kepada orang-orang yang kena COVID-19 ini. Kalau sampai pada tahap 4, kesakitannya amatlah teruk. Sehingga kan hari ini, dengan versi yang baru ni, bila masuk hospital sampai tahap 4, semua kena ke ICU. Dan ICU kita hampir ke semua tempat yang ditempatkan penyakit COVID-19 ini hampir mencecah 100%. Muslimin yang dirahmati Allah, benarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia timpakan kepada kita ini kesempitan dan kesakitan. Lalu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita? Apa yang dia nak daripada kita bila dia turunkan ujian ini? Dia menyebut di dalam ayat yang sama, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka, siapa mereka? Umat yang mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Bukan individu semata-mata, tetapi ummah. Sebab itu kempen saya pada hari ini, saya nak seluruh kita umat Islam yang ada di mana di dalam rumah itu orang Islam, kita mesti yatadarra'un, berdoa kepada Allah dengan rasa rendah diri, insaf dan bertaubat di atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Ini kewajipan kita pada hari ini. Kita telah ditimpakan bil ba'sa'i wad dharra. Dua-dua kesempitan dan kesakitan ini kita telah ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah bagi jalan, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka semuanya, bukannya orang pun individu, tetapi semuanya yang telah mengingkari ajaran Rasul, mendustakan ajaran Rasul, hendaklah mereka berdoa kepadaku, kata Allah, dengan penuh rendah diri dan berinsaf serta bertaubat di atas segala kesalahan yang dilakukan. Apa pun pendapat kita berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, ada yang mengatakan diciptakan oleh orang tertentu. Macam-macam teori kita dengar. Kadang-kadang kita pun pelik orang boleh percaya. Manusia ni nak cipta nyamuk, nak cipta lalat pun tak boleh. Apatah lagi nak mencipta sesuatu yang memudaratkan tanpa izin Allah. Pastinya benda ni berlaku dengan izin Allah. Lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam. Sebab tu saya nak mengajak seluruh, bermula daripada malam ini insya-Allah, mari kita sama-sama setiap kali lepas maghrib kita duduk sekejap, lebih kurang 15 ke 20 minit, ajak anak dan isteri jika kita di rumah. Kalau di masjid nak buat saya tak pasti sesuai dengan SOP ataupun tak, tapi mari kita baca Yasin. Kita baca Yasin setiap malam sehingga Allah mencabut kembali penyakit ini, sehingga Allah mengangkat kembali penyakit ini. Kita wajibkan diri kita berdoa dengan penuh tadarruk, mengharap sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa rendah diri. Siapapun kita, orang yang menyokong vaksin ke, yang tak menyokong vaksin ke, itu hak kamu, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tadarruk. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ancaman Allah dalam ayat yang seterusnya, ayat 43 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan penuh merendah diri, insaf dan bertaubat.
ketika mereka ditimpa azab kami. Alangkah eloknya, kata Allah, kalau kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarruk, maksudnya dengan mengisafi kekurangan, kelemahan, dosa dan kesalahan kita, di samping bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa azab. Alangkah baik, Allah sendiri yang sebut, alangkah baik. Kemudian Allah sebut, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras. Mereka tak mau berdoa kepadaku, mereka tak mau berharap kepadaku untuk mengangkat kembali bala yang diturunkan kepada mereka, al-ba'sa dan dharra ini, kesempitan dan kesakitan ini. Mereka tak mau berdoa kepadaku. Mereka sibuk bergaduh, salah orang tu, salah orang ni. Diri sendiri tak pernah nak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni setahun lebih dah ada bergaduh, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Macam mana Allah nak angkat? Dia turunkan teguran ini supaya kita insaf, bukan suruh kita bergaduh. Ni dia lagi turunkan teguran, kita lagi duk bergaduh. Sampai bila? Teruk dah ni, setahun lebih dah. Saya merayu sangat-sangat, kita semua mai kita berdoa dengan penuh tadarruk seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling teruk lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan saja mereka hati mereka keras, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ini yang jadi pada kita hari ini. Syaitan telah memperhiaskan kepada kita apa yang kita buat, hak duk bergaduh hari ini, tuduh orang tu, tuduh orang ni, salah orang tu, salah orang ni. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan telah memperhiaskan yang kita duk asyik tuduh orang, marah orang tu, marah orang ni, itulah kerja yang terbaik. Ni yang sedang kita hadapi. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok, kan nak panjang lagi, tapi khutbah kita tak mau panjang. Tengok daripada ayat 42 sampai ayat 50 surah Al-An'am ni, kena betul-betul dengan kita. Sebab tu saya nak buat, yang penting ngisian saya hari ini, saya nak ajak start daripada malam ni. Kita wajibkan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara bersendirian atau berjamaah. Sebaiknya berjamaah dengan anak isteri di rumah. Kenapa saya ajak baca Yasin? Kerana Yasin ini surah yang paling dekat dengan kita orang Melayu dalam nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pula nanti pendapat kata bid'ah. Hak duk kata bid'ah tak mau buat sudah, tapi jangan duk larang orang buat. Baca surah Yasin ini, ada hadis, ada sandarannya. Walaupun dia mengatakan ianya hadis dhaif, tapi kita kena ingat kata ulama, hadis dhaif ini boleh diamalkan untuk mendapatkan fadilatnya. Cuma tak boleh berhujah. Nak baca hak lain, bacalah. Tetapi yang paling dekat bagi kita ni surah Yasin lah. Paling dekat dengan kita. Anak-anak kita hak sekolah rendah pun boleh pakat baca. Nak suruh baca surah Al-Ikhlas sikit sangat, pendek sangat, tak sampai tahap nak tadarruk tu. Kenapa? Kenapa Al-Quran ini adalah zikir yang terbaik bagi kita. Bila kita baca Al-Quran dulu, lepas tu baru kita berdoa, insya-Allah hati kita akan lebih khusyuk. Tuan-tuan, ajak anak dan isteri setiap malam, tak lama, 15 ke 20 minit sahaja, insya-Allah. Doalah, minta Allah angkat kembali penyakit ini. Minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin yang mengizinkan benda ni berlaku adalah Allah. Tidak ada manusia yang mampu mencipta kalau bukan dengan izin Allah. Nak cipta virus ke, nak cipta apa ke, tak mampu. Allah dah sebut dalam Quran, manusia ni nyamuk pun tak mampu, lalat pun tak mampu nak mencipta benda yang hidup. Kita tak mampu, melainkan dengan izin Allah. Lalu Allah lah yang akan dapat mengangkat semula. Berhentilah daripada kita saling bermusuhan kerana ada apa-apa kepentingan. Tolak sat ke tepi semua ni. Kita sama-sama satu ummah, khususnya di Malaysia. Saya juga berseru pada pihak berkuasa, kalau betul nak menyelesaikan masalah ini, saya mohon sangat-sangat, kalau siapa yang dengar, terutamanya Kementerian Komunikasi,
Hentikan siaran-siaran yang tidak bermanfaat, khususnya bermula daripada waktu maghrib sampai waktu isyak. Siarkan siaran langsung baca Yasin, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya rakyat yang bermunajat, tetapi Malaysia negara tidak bermunajat. Kita hari ini nak ummah bermunajat setiap hari. Tak rugi insya-Allah. Drama-drama yang tak ada manfaat, yang melalaikan orang daripada sembahyang maghrib awal, batalkan. Kita siarkan munajat ini insya-Allah. Saya berseru sangat-sangat. Dah teruk dah kita ni, makin hari makin teruk. Kemarin dah dekat 8,000, 7,800 lebih dah. Kita nak tunggu sampai bila? Nak tunggu habis semua kena? Allah dah bagi jalan. Kita orang yang beriman kepada Allah, secara individu, secara berjamaah, secara ummah, secara bernegara, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Insya-Allah, saya amat yakin Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Allah akan angkat kembali ujian ataupun bala yang diturunkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah kami peringatkan kepada mereka dengannya, di mana yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, Allah peringatkan kita berdoa pada dia dengan penuh tadarruk, minta ampun pada dia. Tapi jika kita lupakan, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka dengan secara tiba-tiba kami timpakan bala sehingga mereka berputus asa dengannya. Jangan sampai kita ditimpakan Allah bala yang lebih teruk. Kita masih lagi lupa kepada Allah apabila diberi peringatan sebegini, takut-takut nanti mai lagi teruk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى النور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دوليان teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ابن الأمين الكريم السلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون ما لا يكشفه غيرك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن، ودمر وأهلك الكفر والكفرة والمنافقين واليهود والنصارى والذين معهم أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المعتدين، وانصرنا على القوم المجرمين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على اليهود والنصارى من والاهم أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله